Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini cikgu akan sambung unit 8, Hak dan Tanggungjawab Warga Negara, bahagian 2. Dalam unit ni, ada 5 cadangan nilai yang telah cikgu terangkan, iaitu bertanggungjawab, patriotism, berterima kasih, kebebasan dan nilai berdikari. Untuk unit 8, 5 nilai ini dicadangkan. Walau bagaimanapun, selalu cikgu ingatkan, jika ada isu yang berkaitan, boleh masukkan nilai yang lain. Bergantung kepada isu-isu tersebut. Seterusnya, kita akan lihat maksud ataupun penerangan berkaitan dengan batasan hak sebagai warga negara. Apakah batas-batas atau maksudnya limit hak kita sebagai warga negara? Seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, ada 3 perkara yang disentuh, iaitu perkara 9, perkara 10 dan perkara 12. Dalam perkara 9, Perlembagaan Persekutuan menyatakan tentang larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, di mana tidak boleh memasuki kawasan yang mengenakan sekatan atas alasan keselamatan dan kesihatan di bawah undang-undang. Contohnya ialah semasa PKPD. PKPD itu ialah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Ada beberapa kawasan zon merah di mana dia ialah dilaksanakan PKPD. Jika ada kes COVID-19 di tempat tersebut dan berada dalam zon merah, jadi tempat tersebut diisytihar sebagai PKPD. Jadi, orang ramai tidak boleh memasuki kawasan tersebut atau keluar daripada kawasan tersebut. Dan dikawal oleh anggota keselamatan ataupun polis. Jadi kat sini ada larangan untuk memasuki kawasan tersebut. Kenapa? Atas dasar keselamatan dan kesihatan dan arahan daripada undang-undang. Perkara ke-10 berkaitan dengan kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Di mana kita memang boleh bebas bercakap, bebas bersuara, tetapi mestilah melalui saluran yang betul dan mesti mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Contohnya, tidak boleh berhimpun atau mengadakan perhimpunan awam atau perhimpunan bebas beramai-ramai tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa. Perkara ke-12 pula menyatakan hak berkaitan dengan pendidikan, di mana semua warga negara berhak mendapat pendidikan dan tidak bersikap diskriminasi terhadap sesiapa sahaja dalam mendapatkan pendidikan. Maknanya semua orang dan semua warga negara berhak mendapat pendidikan, tidak kiralah kaum, agama ataupun apa perbezaan yang menunjukkan sikap diskriminasi. Kat sini, hak mendapat pendidikan tu ada pada semua warga negara. Kita lihat seterusnya. Berikut ada 5 isu sensitif yang tidak boleh dipersoalkan. Isu sensitif ini pelajar perlu hafal, pelajar perlu catatkan dalam buku latihan. Isu pertama berkaitan dengan agama. Di mana kita tidak boleh mempersoalkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Sebagaimana dalam Perlembagaan Persekutuan, kita tahu dekat negara kita ni agama Islam tu merupakan agama persekutuan. Yang kedua, tidak boleh menyentuh berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu. Di mana tidak boleh pertikaikan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak.
Ketiga, isu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, kita tahu di negara kita Malaysia, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. So dekat sini tidak boleh persoalkan kenapa bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan. Kenapa bukan bahasa Cina dan lain-lain. Itu memang termaktub atau ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang keempat, isu berkaitan dengan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey. Dan akhir sekali, isu berkaitan dengan kewarganegaraan ataupun kerakyatan. Okay, jadi pelajar, cikgu nak semua salin kelima-lima isu sensitif yang tidak boleh dipersoalkan ini dalam buku latihan moral. Okay, seterusnya, kita akan lihat ada 3 tayangan video pendek yang memenangi pertandingan video pendek anjuran Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, iaitu SUHAKAM. Kita ada video yang pertama yang bertajuk Peluang, video kedua bertajuk Roda, dan video ketiga yang bertajuk Kasih Sayang. Okey, kita akan lihat satu persatu dan buat sedikit rumusan daripada video itu. Okey, lihat sama-sama video tersebut. Okay, video yang pertama cikgu akan mainkan ialah video peluang video peluang. Kita tengok jadi tak? Daniel tak dapat bayangkan suasana sebenar di sekolah kerana dia tiada peluang untuk itu.
Okey pelajar, daripada video pertama tadi yang bertajuk peluang, rumusan yang boleh kita buat daripada video tersebut, semua orang berhak mendapat peluang untuk pendidikan. Di mana mengikut Akta Perlindungan Kanak-kanak, Akta Perlindungan Kanak-kanak, hak kanak-kanak perlu mendapat pendidikan seawal 6 tahun. 6 tahun mesti dapatkan pendidikan. Kat situ kita boleh nampaklah Daniel ni dia membayangkan sekiranya dia mendapat hak pendidikan, dia bayangan dia tu berada di sekolah bagaimana. Maknanya semua orang berhak mendapat pendidikan. Kita lihat video yang kedua yang bertajuk Roda. Karim, saya rasa kesianlah tengok keadaan Radli macam tu. Mesti dia akan rindu main dengan kita kan? Takdirnya macam tu, kena duduk dengan Roda. Kita kena bantu dia, Karim. Kalau tak ada makna kita jadi kawan dia. Sebenarnya, saya ada satu idea. Apa dia? Ravi, boleh kita main bersama? Daripada video kedua bertajuk Roda, kita tahu dekat dalam video ni ada rakannya yang bernama Ravi ni berkerusi roda di mana dia ialah golongan yang kelainan upaya lah kita panggil golongan OKU atau golongan kurang berupaya atau golongan kelainan upaya. Di sini apakah tanggungjawab kita untuk membantu golongan tersebut? Maknanya sebagai rakan, kita perlu memberi layanan yang sama rata kepada
orang lain, terutamanya kepada rakan kita, walaupun kita tahu dia ada kekurangan. So, situ hak. Okay, hak untuk mendapat layanan yang sama rata. Okay, kesamarataan daripada orang lain. Okay, kita tengok video yang terakhir yang bertajuk video kasih sayang, video yang ketiga. 你们看他在笑什么？是咯是咯，他看起来好像很傻这样。你们不要这样欺负他。怕什么？他又听不到。讲话，讲话！我叫你讲话！你不要再骂他了！不要管我，我就是要他讲话。这又不是他要的，你骂他也没有用啊！是我一个人的孩子吗？你根本就不关心他。不要再哭了，安静！我没有朋友，爸爸妈妈都不喜欢我，为什么我听不到？因为听不到，在找工作时总是会遇到一箩筐的问题。语言的障碍也让我们在工作上容易被欺负。和薪水不成正比的工作量和压力，早就已经是家常便饭了。不好意思，小姐，我们不会手语，真的不能请你耶。嗨，我有2个孩子，他们2个都很健康。很多人都会觉得父母都是听障人士的话，生下来的孩子也会是聋的。但我真的很幸运，孩子们的听力是正常的。我希望我们的经历能够鼓励你们，不要放弃希望。你可以为我们做什么呢？给我们多一点耐心，接纳我们，和我们做朋友，尝试了解我们的语言。你不必成为一个专家，我们需要的只是你的关怀。Okey, pelajar. Okey, video ketiga yang bertajuk kasih sayang ni memaparkan kisah seorang anak yang pekak di mana semasa kecil ibu dan ayahnya selalu bergaduh disebabkan olehnya. Okay, jadi kat sini sepatutnya walaupun anak seseorang itu cacat atau dilahirkan tidak sempurna seperti pekak, bisu, tetapi sebagai bapa kita perlu support mereka, bagi sokongan kepada mereka supaya mereka akan lebih rasa yakin. Okey, so dekat sini dia punya rumusan ialah walaupun rakan kita atau orang di sekeliling kita tu tak sama seperti kita, tidak normal seperti kita, kita perlu ada nilai kasih sayang. Okey, di mana semua orang berhak untuk mendapat kasih sayang, dan layanan yang adil atau layanan yang sopan daripada semua orang. Okey, itu maksudlah warga negara. Okey, kita lihat berikut ialah soalan latihan yang awak perlu buat.
Okey, teliti maklumat di bawah. Okey, ada gambar misi bantuan kemanusiaan di mana 2 orang pelajar bersembang atau berbual untuk membantu melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa bencana alam. Okey, so apakah perasaan anda jika terhadap ataupun melihat mangsa ini? Okey, mestilah kita akan rasa sedih. Okey, kita akan tumpang rasa sedih. Okey, jadi berdasarkan petikan tadi, okey, sila jawab soalan struktur ni. Okey, ada 5 soalan. Okey, jawab dan hantar ke dalam Google Classroom. Okey, sehingga bertemu lagi pada pelajaran akan datang. Okey, terima kasih.